Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Fazilah dan rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 3 akan menyambung sesi pembentangan kita untuk subjek HTV 211. Jadi, kumpulan kami telah mendapat tajuk Gaya Berfikir. Baiklah, saya selaku ahli pertama kumpulan ini akan memulakan dengan beberapa definisi yang sesuai. Sebelum itu, nama saya Nur Ilia Maisarah binti Muhammad Fazil akan memulakan sesi pembentangan ini. Baiklah, gaya berfikir ialah cara yang paling kita gemari apabila hendak menggunakan kepintaran dan pengetahuan bagi menyelesaikan masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan. Gaya berfikir tidak menggambarkan tahap kemahiran berfikir, tetapi menggambarkan cara berfikir yang digemari oleh seseorang. Lazimnya, setiap individu mempunyai gaya berfikir yang berbeza mengikut keadaan atau tujuan yang berbeza. Gaya berfikir digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik. Baiklah, sebelum itu, mari kita ketahui ada 9 jenis gaya berfikir yang perlu kita ketahui, iaitu termasuklah gaya berfikir nilai, negatif, positif, objektif, pragmatif, proaktif, reaktif, projektif dan sistematik. Baiklah, pada hari ini kami akan membawakan sebuah isu yang agak menarik untuk dijadikan sebagai contoh bagi gaya-gaya berfikir yang kami telah pilih bagi menyelesaikan masalah ini, iaitu isu kebimbangan ibu bapa terhadap penghantaran anak-anak ke sekolah semasa musim pandemik COVID-19. Jadi, kita akan terokai beberapa gaya berfikir yang sesuai untuk dijadikan jalan penyelesaian dalam isu ini. Sebelum itu, marilah kita ketahui sedikit sebanyak apakah itu pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus yang telah berlaku secara global. Ianya berpunca daripada coronavirus syndrome, iaitu pernafasan akut teruk 2 atau dikenali sebagai SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 28 Disember 2020, lebih 33.4 juta kes COVID-19 telah dilaporkan, termasuklah di negara kita Malaysia yang melibatkan pelbagai peringkat umur, termasuklah pelajar-pelajar sekolah yang menjadi kebimbangan dalam topik kita pada hari ini. Gaya berfikir yang pertama yang kami dapati dalam isu ini ialah gaya berfikir objektif. Kami menggunakan gaya berfikir objektif ini sebagai fungsi untuk menganalisis isu ini. Baiklah, huraian kepada gaya berfikir objektif ini adalah ianya berfungsi untuk memberikan tumpuan kepada maklumat dan fakta sahaja. Keputusan dibuat tidak dipengaruhi oleh emosi, cita rasa ataupun prasangka seseorang itu. Gaya berfikir objektif melibatkan seseorang individu yang sentiasa berusaha mencari maklumat yang kurang tentang sesuatu fakta. Kesan kepada gaya berfikir objektif ini ialah fakta yang dikemukakan tidak menyebelahi mana-mana belah pihak. Ianya tidak membuat tafsiran terhadap fakta yang ada. Kemudian, mari kita lihat contoh bagi isu ini. Yang pertama, ibu bapa berfikiran bahawa kanak-kanak tidak dapat menahan diri dan kelakuan mereka daripada bersentuhan dengan rakan-rakan yang lain ketika bermain di dalam kelas atau di sekitar kawasan sekolah. Yang kedua,
anak-anak akan berisiko dijangkiti wabak COVID-19 daripada rakan atau guru yang tinggal di kawasan zon merah. Yang ketiga, virus COVID-19 tidak dapat dilihat dan tidak dapat dikesan sama sekali. Jadi, ibu bapa sangat bimbang jika anak mereka akan terkena jangkitan ini. Kebimbangan ibu bapa yang keempat ialah mereka juga bimbang jika terdapat individu-individu yang tidak bertanggungjawab yang tidak mengkuarantinkan diri mereka selepas pulang daripada kawasan-kawasan yang bergejala. Baiklah, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada Fikri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Fazilah Hamzah dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Fikri bin Abdul Rahim akan meneruskan pembentangan pada sesi kali ini. Saya akan membentangkan pada fungsi menilai. Gaya berfikir yang sesuai untuk menilai ialah gaya berfikir positif. Seseorang yang mempunyai gaya berfikir positif ialah seseorang yang mempunyai pemikiran yang membina, pemikiran yang bermatlamatkan ke arah kebaikan, peluang, faedah dan sebagainya. Individu yang mempunyai gaya berfikir positif dapat mengatasi kelemahan yang ada dan menyenaraikan cadangan dan melihat faedah idea baru. Kesannya, gaya berfikir positif ini dapat memberikan cadangan-cadangan penambahbaikan idea yang kurang baik. Contoh ciri-ciri individu yang mempunyai gaya berfikir positif ialah seseorang itu akan mudah mendapat kawan. Seseorang itu akan mudah disenangi dan dihormati. Dan yang terakhir sekali ialah seseorang yang mempunyai gaya berfikir positif ini mudah menjalinkan hubungan sosial dengan orang lain. Contohnya, pada keadaan sekarang, penularan wabak COVID-19 semakin meningkat. Keadaan ini membimbangkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Apabila kita berfikir dari sudut positif, apabila kita menghantar anak-anak kita ke sekolah, anak-anak akan dapat menimba ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru. Seterusnya, anak-anak akan dapat bersosial bersama-sama dengan rakan sekelas. Hal ini kerana wujud komunikasi dua hala antara guru dengan pelajar atau pelajar dengan rakan-rakan yang lain. Yang ketiga ialah apabila kita berfikir secara positif, ibu bapa dapat meringankan beban mereka dalam mendidik anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita menghantar anak-anak ke sekolah, guru-guru bertanggungjawab dan memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadi pelajar yang cemerlang. Dan yang terakhir sekali ialah apabila kita berfikir positif, melalui ibu bapa akan dapat mengetahui prestasi anak-anak mereka. Hal ini kerana apabila ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke sekolah, ibu bapa akan dapat mengetahui prestasi anak-anak mereka yang akan dilaporkan oleh guru-guru kelas mereka melalui pencapaian peperiksaan semasa. Gaya berfikir menilai yang seterusnya ialah gaya berfikir negatif. Seseorang yang mempunyai gaya berfikir negatif ialah seseorang yang mempunyai pemikiran yang berasaskan kepada keburukan, bahaya, risiko dan masalah. Gaya berfikir ini digunakan untuk meramal kegagalan, kesilapan, kesulitan, bahaya, kerugian dan risiko yang mungkin berlaku. Gaya berfikir ini digunakan untuk menyediakan pelan kecemasan. Kesannya, seseorang yang mempunyai gaya berfikir negatif ini dapat membantu mengurangkan kesilapan. Gaya berfikir negatif ini juga mendorong seseorang untuk meneliti dan membuat penilaian terhadap sesuatu keputusan. Namun sebaliknya, gaya berfikir negatif ini juga dapat membunuh kreativiti dan sering menolak idea baru.
Contohnya, dalam isu ini, anak-anak akan berisiko untuk dijangkiti wabak COVID-19. Ibu bapa sangat risau bahawa jika anak-anak mereka dihantar ke sekolah, anak-anak mereka akan berisiko dijangkiti wabak COVID-19. Hal ini kerana anak-anak mempunyai tahap antibodi yang lemah dan mudah dijangkiti atau diserangi oleh penyakit-penyakit yang berbahaya. Selain itu, ibu bapa perlu mengeluarkan modal yang lebih untuk pencegahan wabak COVID-19. Untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah, ibu bapa perlu menyediakan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman kepada anak-anak mereka untuk mencegah wabak COVID-19 ini semasa berada di sekolah. Hal ini dapat menambahkan kos pembelanjaan seharian keluarga mereka. Yang terakhir sekali ialah ibu bapa bimbang terhadap pematuhan SOP. Ibu bapa yang mempunyai gaya berfikir negatif ini bimbang kerana anak-anak mereka suka bermain dan gagal untuk mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Contohnya, anak-anak mereka akan bermain dan tidak mengamalkan jarak 1 meter bersama rakan-rakan, akan bersentuhan antara satu sama lain, dan yang terakhir sekali mereka akan bersembang secara dekat-dekat. Keadaan ini sangat membimbangkan ibu bapa kerana mereka akan mudah dijangkiti oleh wabak COVID-19. Okey, yang seterusnya ialah gaya berfikir pragmatik. Gaya berfikir pragmatik ni mempunyai fungsi untuk menjana. Okey, gaya pragmatik ni dia mengutamakan nilai praktikal sesuatu idea atau cadangan itu. Asas-asas yang diambil kira ialah seperti adakah idea atau cadangan itu dapat dilaksanakan. Lepas tu, adakah cadangan tu boleh sesuai dengan situasi semasa, iaitu dengan COVID-19 ni. Okay, lepas tu, apakah faedah ataupun keuntungan daripada cadangan tu? Okay, untuk isu kita kali ni, iaitu kebimbangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah sepanjang COVID-19 ni, ibu bapa yang berfikiran pragmatik akan membekalkan pelitup muka dan cecair pembasmi kuman untuk anak-anak mereka ke sekolah. Okay, lepas tu ibu bapa ni akan menerapkan nilai menjaga kebersihan dalam diri anak-anak mereka dan juga menerangkan tentang betapa bahayanya virus COVID-19 ni supaya anak-anak mereka betul-betul faham. Okay, lepas tu cadangan-cadangan ni ialah realistik, iaitu boleh digunakan pakai. Lepas tu disesuai dengan keadaan semasa, iaitu dengan COVID-19 ni. Lepas tu faedah dan keuntungan segera daripada cadangan ni adalah anak-anak tu akan lebih berhati-hati dan menjaga pergaulan dengan rakan-rakan mereka di sekolah nanti. Okey, yang seterusnya ialah gaya berfikir projektif. Gaya berfikir projektif ni samalah mempunyai fungsi untuk menjana juga. Lepas tu projektif ni dia berasaskan keupayaan untuk meramal perkara yang pada masa ni belum berlaku lagi. Okey, apa perbezaan projektif dengan proaktif? Dia lebih kurang, tapi projektif ni dia lebih kritikal dan terperinci daripada proaktif. Okey, lepas tu kesan gaya pemikiran projektif ni dia dapat meramal perkara pada masa hadapan. Lepas tu dia akan memikirkan kemungkinan yang bakal berlaku pada masa akan datang. Contohnya dia akan fikir perkara yang akan berlaku, kesan dia, masalah dia, kesukaran yang akan dialami, berapa seriusnya perkara kesan yang kita akan alami tu. Okey, untuk isu kita kali ni, pada peringkat awal, contohnya pada peringkat awal pandemik COVID-19 ni lagi, ibu bapa tu telah meramal, mencangkakan kenal pasti setiap kemungkinan yang akan berlaku nanti. Contoh dan lepas kenal pasti, ibu bapa ni akan mengambil langkah untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang COVID-19 ni dalam diri anak-anak mereka supaya mereka betul faham lah
apa yang terjadi semuanya. Lepas tu ibu bapa ni dia akan sacrifice, iaitu berkorban untuk menghantar dan mengambil sendiri anak-anak mereka dari sekolah tu. Okay, bila dia dah sacrifice macam ni, mestilah ibu bapa tu perlu merancang jadual pergerakan mereka. Contoh, dia pun nak hantar anak-anak mereka ke sekolah pagi-pagi. So, mereka kena keluar awal pada rumah, betul tak? Lepas tu, ibu bapa juga akan membantu pihak sekolah menyediakan pen sanitasi tangan. Pen sanitasi tangan tu ialah hand sanitizer lah, dan juga alat pengimbas suhu jika mampu. Tapi kalau alat ni bukanlah kata ibu bapa tu seorang je akan keluarkan serata lebih untuk beli alat tu. Dia mestilah akan kumpul dulu dana macam PIBG kan, derma, barulah dah cukup duit barulah beli alat tu. Macam tu. Okey, contoh yang seterusnya ialah ibu bapa tu menjaga kebersihan dan keselamatan anak-anak sebelum dan selepas pulang dari sekolah. Contoh, sebelum pergi sekolah tu dia dah kata dekat anak dia, okey, basuh tangan dulu, bawa hand sanitizer, jangan lupa. Okey, lepas tu bila anak dia dah balik ke sekolah, dia pesan lagi, okey, basuh lagi tangan, okey, mandi lagi. Macam tu lah. Lepas tu ibu bapa ni juga akan yang berfikiran projektif ni, dia akan bertindak untuk menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak mereka ke sekolah, supaya anak-anak mereka tidak pergi ke kantin dan dapat mengurangkan pergerakan dan kesesakan di kantin. Mestilah kalau kat kantin tu nanti susah nak jaga pencerakan sosial, tambah-tambah budak-budak kan, susah nak kawal. Okey, lepas tu ibu bapa ni akan menasihatkan anak-anak mereka supaya tidak berkongsi makanan dengan kawan-kawan mereka di sekolah. Sebab kalau kongsi makanan, dia akan satu meja tu duduk ramai-ramai. Lepas tu sudu tu pula akan kongsi. Satu sudu sampai ramai-ramai orang. Mulut semua tu ramai kan. So bahaya. Tak boleh. Okay, itu saja daripada saya. Kesimpulan daripada pembentangan kami pada hari ini ialah ibu bapa haruslah memainkan peranan yang penting dan memikirkan cara-cara yang efektif bagi mengatasi kebimbangan mereka terhadap penghantaran anak-anak ke sekolah, terutamanya semasa musim pandemik COVID-19. Selain itu, warga Malaysia serta semua pihak haruslah memainkan peranan penting dalam menjaga diri masing-masing dan persekitaran supaya kekal bersih dan selamat. Begitu juga anda semua, sila duduk di rumah dan stay at home and stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum.